Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk murid-murid cikgu harap awak bersedia untuk PDPR Sains tahun 5 untuk minggu ni. Baik, awak setelah bercuti selama 2 minggu, cikgu harap awak tak lupalah apa yang kita pelajari pada minggu lepas iaitu tentang pancaran biji benih. Untuk minggu ni, cikgu akan bagi lagi berkenaan dengan pancaran biji benih dan beberapa soalan berkenaan dengan pancaran biji benih. Okey, kita tekankan lagi sebelum masuk ke tajuk baru pada minggu hadapan. Baik, cuba lihat apa yang awak belajar pada minggu ni. Okey, pertumbuhan spesies tumbuhan, murid dapat menyatakan cara tumbuhan menyebarkan biji benih berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada biji benih tersebutlah. Kita akan tengok ada 4 ejen sebaran biji benih kan. Kita akan tengok ciri-ciri biji benih tersebut sesuai untuk ejen pancaran jenis yang macam mana. Contoh macam angin. Angin biji benih tu mestilah ringan dan mempunyai struktur sayap. Tu contoh, barulah dia mudah diterbangkan oleh angin. Baik, kita tengok kemandirian spesies tumbuhan. Tumbuhan perlu untuk kemandirian spesies supaya tidak pupus. Kita dah tahu kan kemandirian spesies ni apa? Mengelakkan kepupusan. Jadi untuk memastikan tumbuhan tersebut tidak pupus, perlulah untuk menyebarkan biji benih supaya ada dia punya spesies dia sentiasa berkembang dan terus wujud pada masa akan datang. Kita tengok tumbuhan memastikan kemandirian spesies melalui pancaran biji benih ataupun buah. Biji benih atau buah perlu dipancarkan untuk memastikan anak pokok bertumbuh dengan sihat, kemudian menghasilkan tumbuhan yang baru. Dia perlu tumbuh dengan sihat. Untuk tumbuh dengan sihat, dia mesti tumbuh jauh daripada pokok induk. Maknanya dia kena tumbuh, biji benih tu tak boleh duduk bawah pokok induk. Ni mesti jauh daripada pokok induk untuk mengelakkan persaingan. Untuk mengelakkan persaingan dan untuk memastikan tumbuhan tumbuh dengan sihat. Oleh itu, untuk memastikan biji benih tu tumbuh jauh daripada pokok induk, beberapa ejen pancaran diperlukan bagi memastikan tujuan tu tercapai. Yang pertamanya melalui haiwan, angin, air dan mekanisme letupan. Baik, kita lihat lagi angin Okey, kita tengok satu persatu Angin biji benih yang sesuai adalah lalang, ni lalang, dandelion, angsana dan juga kapas. Kita tengok ciri-ciri biji benih yang sesuai disebarkan oleh angin Yang pertama, biji benih tersebut mestilah ringan, kecil dan mempunyai struktur seperti sayap dan berbulu halus. Macam lalang ni dia berbulu halus dan ringan. Dan dandelion pun sama, berbulu halus dan ringan. Kapas dia ringan, jadi mudah ditiup. Macam angsana, walaupun dia berat, tapi dia ada struktur sayap. Struktur sayap ni membantu dia bergerak lebih jauh apabila ditiup oleh angin. Tengok ni kecil, ringan dan mempunyai struktur seperti sayap dan berbulu halus. Salah satulah. Ada yang dua, ada yang mempunyai semua, ada yang salah satu daripada ciri ini. Kita tengoklah rupa bentuk biji benih tersebut. Baik, yang kedua, air. Buah pinang, buah kelapa, benih teratai, benih kiambang. Okey, ini disebarkan dibantu oleh ejen pancaran air. Baik, kita tengok satu persatu ciri-ciri biji benih yang dipancarkan melalui air.
Okey, mempunyai ruang udara. Contoh, buah kelapa dan buah pinang. Juga buah teratai. Yang kedua, kulit dan yang berlilin dan bersabut. Ni kulit berlilin ni contoh macam kelapa lah. Kelapa ni muda. Kalau kelapa tua awak tengok dia macam berkilat-kilat sikit kan. Itu adalah kulit berlilin. Sama juga macam buah pinang dan buah teratai. Dia kulit berlilin. Buah kelapa juga dan buah pinang punyai sabut membantu untuk dia terapung. Sabut ni dia bantu biji benih untuk terapung atas air. Kulit berlilin mengelakkan air diserap masuk ke dalam biji benih. Ruang udara juga membantu untuk terapung. Macam pelampung lah. Pelampung kan ada udara dalam dia kan. Bila awak letak dalam air kan dia terapung ya, sebab ada udara. Macam kiambang ni pun sama. Kiambang dia ringan. Dan dia punya struktur daun dia ni, kalau awak curah air kan dia macam, pernah dengar tak pepatah mencurah air ke daun keladi? Macam tu lah. Air tu tak lekat pada daun. Air tak lekat pada daun. Dia mempunyai daun yang berlilin. Baik, yang ketiga, biji benih yang disebarkan oleh haiwan. Contohnya durian, betik, mangga dan rambutan. Okey, kita tengok biji benih yang disebarkan melalui haiwan mestilah mempunyai isi. Ada isi dia, rambutan, mangga, betik, durian ni semua ada isi. Warna dia terang untuk menarik minat haiwan dan manusia lah. Okey, biji yang keras. Biji keras supaya haiwan tu tak makan biji tersebut. Ataupun bila dia makan pun, bila dia makan, walaupun dia makan biji tersebut akan keluar melalui najis tanpa terjejas. Kemudian boleh dimakan, mempunyai bau harum yang boleh menarik perhatian haiwan dan mempunyai cangkuk. Dia salah satu daripada ciri ni. Yang boleh menarik haiwan. Mempunyai cangkuk ni contoh ni macam lalang, kelulut. Dia mempunyai struktur cangkuk yang melekat pada bulu binatang. Bila dia melekat, binatang tu bergerak jauh, dia akan jatuh di tempat lain benih tu, dia akan tumbuh dekat situ. Faham Okey, yang keempat, mekanisme letupan. Mekanisme meletupan ni, buah tu dia meletup apabila dah matang. Buah tu meletup apabila dah matang. Sebagai contoh, kita ada pokok semarak, kita ada pokok kacang bendi, kita ada kek embung, kita ada buah getah. Apabila biji benih menjadi matang, dia akan kering. Lama kelamaan, bila kering dia akan meletup lah, dia akan pecah. Bila pecah, biji benih dia akan tersebar, tercampak jauh daripada pokok induk. Macam awak tengok tanah kan. Tanah bila terlampau kering, apa jadi pada tanah? Dia akan merekah kan. Sama macam ni juga. Dia akan merekah. Bendi, semarak api. Okey, baik. Okey, uji diri. Baik, isikan tempat kosong dengan cara penyebaran yang sesuai. Okey, ni dandelion. Apa dia? Angin. Durian. Pokok semarak api. Apa dia? Okey. Baik, ni jawapan dia. Nampak? Semarak api, mekanisme letupan. Buah durian, haiwan dan dandelion disebarkan oleh angin. Baik, tugasan untuk minggu ni. Baik, ni dia. Tugasan 1 Dia ada 2 tugasan yang perlu awak buat. Ini tugasan 1 ni dulu. Okey, awak salin tugasan ni, lukis gambar ataupun salin, dan salin masukkan jawapan yang betul dalam setiap tempat kosong. Contoh, buah meranti. Ni kita dah belajar minggu lepas. Biji benih meranti disebarkan oleh angin. Awak tulis angin dekat sini. Buat dalam buku panjang ataupun buku tulis kecil. Salah satu mana yang ada pada awak. Sebab ada yang hantar buku panjang dekat cikgu, ada yang hantar buku kecil. Awak kan ada 2 buku kan. Satu buku panjang, satu buku kecil kan. Tulis dalam buku tulis tu. Salah satu lah, sama ada buku panjang ataupun buku kecil. Faham Baik, tugasan yang kedua. Okey, salin soalan dan buat jawapan yang betul. Faham Bagi inferen. Kenapa? Bagi contoh.
Apakah ejen penyebaran? Apakah ciri yang ada pada biji benih ni? Ni biji benih apa? Angsana. Sama juga salin dalam buku tulis. Macam mana nak salin cikgu? Ni video. Senang saja awak mainkan video ni. Bila sampai kepada tugasan, awak pausekanlah, berhentikan video ni, awak salin. Bila dah siap, masuk pula tugasan kedua, salin. Dah salin soalan, baru awak jawab. Baik Okey, itu saja untuk minggu ni. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.